Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka kita pada malam ini, biasanya semua kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan Al-Qur'anul Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaiki, Allah akan memperelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia memperolehi kemenangan yang besar, insyaAllah. Sumati Ustaz Nadir, Usi, Ustaz Nadir Imam, serta Ibu Kuasa Masjid, situsnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur, puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang dikurniakan kepada kita, kesihatan iman zahir dan batin, sehingga mana kita pada malam ini dapat sampai ke masjid ini, ke rumah Allah ini, dalam kerangka kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya, semoga tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga untuk peringatan kita bersama, siapa yang belum lagi berniat iktikaf, bolehlah berniat iktikaf, pukul terlupa iktikaf. Kemudian kalau dapat yang berada di dua ruang utama masjid ini, kalau dapat masuk dalam ni lagi cantik lah. Kita dah sampai ni lah. Kalau kita mungkin ada hal di rumah, kita boleh tengok apa sekarang ni masjid pun dah sudah ada FB kan, live. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama untuk kuliah kita pada malam ini. Baik, tuan dan puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung muka surat 303. Dah hujung ni, dah nipis lah. Ingat dalam hujung tahun pun dah kena cari kitab baru lah, Syahid. Ada kitab lain lah. Ini dah kali kedua kot, ada ulang kali kedua. Lepas tu kita cuba cari kitab lain berkaitan dengan adab ataupun berkaitan dengan akhlak, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita akan sembang-sembang, kita akan bincang tazkirah berkaitan dengan satu tajuk. Tajuk ni bukan tajuk yang baharu seperti mana yang saya sebut. Dia lebih kepada tazkirah sahaja, peringatan. Ikut saya yang baca kat depan ni
tuan dan perempuan juga yang dirahmati Allah sekalian yang mendengar ni, kod-kod dia kita terlupa, kod-kod kita terlupa, bukan benda baru, iaitu berkaitan dengan berakhlak menurut Islam ketika makan dan minum. Benda ni kita buat setiap hari kita buat. Makan minum ni kalau bulan tak puasa ni kan, memang kadang-kadang kita bangun pagi tu, lepas sembahyang subuh ataupun sebelum kan, kita akan cari minum, tak pun cari makan. Kita mulakan dengan makan dan minum. Jadi malam ni kita akan sembang tentang itulah sikit-sikit. Kita akan tengok adakah apa yang kita buat ini bertepatan ataupun tidak dengan ajaran agama kita. Baik, kata pengarang, beretika ketika makan dan minum termasuk akhlak mulia yang mesti ada pada diri setiap seorang Muslim. Tajuk ni kalau di sekolah kita ajar kepada anak-anak murid kita di sekolah tahun 2. Kalau tak silap saya tahun 2. Sekolah rendah tahun 2. Bab adab makan dan minum. Tahun 2. Tahun 2 umur berapa tahun? 8 tahun. Akhlak yang sama, adab yang sama, umur 60 tahun kita ulang balik. Kan? 70 tahun kita ulang balik. Adab sama, akhlak yang sama. Sebab apa kena ulang? Sebab kadang-kadang kita ni cuai, terlepas pandang. Dia tak kira lah. Kadang ustaz pun terlepas juga kan? Kalau kita tak beringat, kadang kita buat yang sesuatu yang bercanggah dengan ajaran agama. Kita kurang berakhlak. Ini bab makan dan minum ini. Jadi kita berakhlak ketika makan dan minum ini merupakan akhlak yang mulia yang mesti kita sebagai seorang Muslim amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, jika dia hadir pada majlis dan ketika dihidangkan makanan, kita akan tahu bagaimana sikap orang yang menghadapinya. Kerana kita pergi dalam duduklah majlis kenduri ke kan, tadi saya tadi sebut majlis tahlil. Kerana kita boleh tengok ada orang kadang-kadang dia tak berapa jaga dari segi adab makan dan minum ni dalam satu majlis. Kan? Nanti kita lihatlah ada beberapa yang mungkin berlaku dalam masyarakat kita kurang beradab ketika makan dan minum dalam sesuatu majlis. Dia buat bising dan sebagainya kan. Itu antara contoh-contoh kita tidak beradab ketika makan dan minum. Baik, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita adab makan dan minum. Muslim itu tidak makan sebelum menyebut nama Allah. Pertama, benda basic ni menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disebut kadang-kadang bila kita kelang-kelang kabut, terlupa ataupun lapar sangat ke mungkin, kita terlupa nak baca Bismillah. Pernah tak berlaku tuan-tuan? Tuan-tuan tak pernah memang okey tak, saya sebut saya sendiri kerana terlupa apa pasal ni kan. Kalau duduk sembang jumpa kan, nampak orang ni kita terlupa. Kita makan tu tanpa kita memulakan dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita benda ni dia untuk beringat je, Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Kemudian dia mengambil makanan yang paling dekat dengannya menurut sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim yang bermaksud, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan makan yang ada di hadapan kamu. Itu hadis buat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kat sini ada 3. Mudah-mudahan ada 3. Pertama, daripada hadis ni Bismillahirrahmanirrahim, kita baca, kita sebut nama Allah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Dan yang ketiga,
ambil makanan yang paling dekat dengan kita dulu. Kalau kita buat benda ni, alhamdulillah, kita ikutlah seperti mana yang Nabi SAW ajar kita beradab, berakhlak ketika makan itu. Tapi kalau kita baca bismillah cantik lah kan, duduk depan kita, takkan buah limau dulu, udang duduk pada ujung. Mungkin kita secara tak sengaja kan, kita ambil yang depan dulu. Bukanlah kata salah, tapi tidak beradab lah, tidak berakhlak. Duduk nampak udang, nampak gulai kambing ke apa kat depan kita dulu kan, kita ambil. Jadi kalau kita buat macam tu, kita tak ikutlah seperti mana yang Nabi suruh kita, Nabi ajar kita. Allah malam, berlaku tak berlaku dalam masyarakat kita? Kalau orang Kedah kata apa? Kejar ulama kan? Jadi kadang-kadang benda ni, saya sebutlah kadang mungkin ustaz saya sendiri pun kadang-kadang buat lah. Kadang kalau kita tak beringat, kadang kita rasa yalah, kita makan dengan kawan kita yang biasa yang kita kenal kan. Kalau orang kita tak kenal tu mungkin ada rasa malu juga kan. Ni geng-geng kita ni, geng-geng kan. Ada kan, apa cerita pun. Tambah pula hidang ada 4 ekor dalam pinggan, orang ada 5. Ini masalah. Ini yang mula kita lupa ni. Nabi ajar kita makan apa yang ada dekat depan kita. Lambat habis. Dia jangan buat makan ni pun. Dia tak ada salah, tapi orang kata apa? Akhlak, adab kita tu kita banyak ni berlaku ni. Makan dengan tangan kanan. Ni insya-Allah pun sekali tak ada masalah kan, kecuali tak ada tangan kanan lah. Tak ada tangan kanan, bolehlah makan dengan tangan kiri ke apa kan. Tapi kalau kita nak elok tangan kiri kanan pun ada, kiri kanan. Kalau makan western kan, makan chicken chop ke kan, makan tu kena pakai kiri kanan lah. Ni ada dalam ni kita bincang panjang, tajuk ni bincang. Ada orang kosong ni cerita bab makan minum. Bila panjang ni, maknanya banyak benda lah hukum, adab-adab berkaitan dengan makan dan minum ni. Baik, jika dia lupa menyebut nama Allah sebelum makan, maka dia mesti menyebutnya semasa sedang dia makan dengan mengucapkan Bismillah ya awalu wa akhiru. Ini semua kita sedia maklum. Lupa masa tengah dia makan tu kan, baru teringat, lupa baca Bismillah kan, maka kita disuruh baca Bismillah ya awalu wa akhiru. Bismillah ya awalu wa akhiru. Bismillah ya awalu wa akhiru. Dengan nama Allah yang ada pada permulaannya dan juga pada akhirnya. Kalau ini pun kita tak baca, dia dah terlupa. Itu pun kita tak baca, tak apalah, nak buat macam mana dah terlupa kan. Tapi kalau tak ingat, dia nak baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh tak dia tak ingat kan? Apa ustaz ajar malam tu, Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu tak ingat, wah akhirnya bacalah Bismillah kan, mudah-mudahan dapat juga barakah. Kemudian disebut sini sebagaimana diajar oleh dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu membaca bismillah ketika makan jika kamu lupa dalam menyebutnya ketika sedang makan, iaitu bismillah ya awwaluhu wa akhiruhu. Hadis dari Abu Dawud, hadis hasan sahih. Ini antara adab yang pertama, okay. Baca bismillah gunakan tangan kanan, kemudian kalau terlupa bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi kalau kita faham adab ni cantik ya? Sebab kita diajar bila kita nak makan, kita diajar baca doa bila kecil kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan antara anak-anak kita di tadika di sekolah kan, itu antara doa yang dia boleh hafal lah, yang dia ingat kan. Sehingga kita pun boleh hafal doa tu pun masa kita belajar di sekolah rendah dulu. Tadika dulu kan ustaz
Ada baca doa dulu kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dalam masyarakat kita biasa kita guna untuk baca doa makan lah kan. Tapi kalau kita ikut kepada doa tu, kita boleh baca bukan untuk makan, apa saja kita minta kepada Allah supaya memberi keberkatan kepada rezeki kita. Rezeki ni bukan makanan kan, rezeki kesihatan, rezeki ketenangan kehidupan kita yang baik, itu pun rezeki kita boleh minta juga. Betul, kalau orang suruh baca doa, kalau tak ingat doa apa, bacalah doa tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berkat rezeki, kemudian minta jauh daripada api neraka. Baik, jadi kita kena beradab, kena berakhlak ketika makan. Sebab kalau kita tidak beradab, pertama kita dikira sebagai maknanya Allah dan Nabi tak suka. Sebab Allah dan Rasul ajar kita bila buat makan ni dia ada adab, ada akhlak dia. Bila kita tidak ikut adab, maka menyebabkan Allah dan Rasul tidak suka, benci kepada perbuatan kita. Kemudian kalau kita beradab dan berakhlak ketika makan dan minum ni, kita tidak dipandang hina, pandang negatif oleh orang lain kan? Jangan sampai kita dalam masyarakat dicop, dilabel, ini memang kalau buat makan memang tak ada adab, tak ada akhlak dia ni, contoh gitu kan. Tapi kalau kita ni seorang yang menjaga adab, menjaga akhlak, pasti kita ni akan dipandang mulia di sisi masyarakat kita, rakan-rakan kita, kawan-kawan kita. Baik, Rasulullah SAW sangat menitik beratkan perkara membaca bismillah sebelum makan, kerana ada banyak kebaikan dalam makanan yang dimakan itu. Ia mengusir syaitan daripada makanan dan dari orang yang memakannya. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami makan bersama Rasulullah SAW, kami tidak akan mendahului baginda. Suatu ketika kami hendak makan bersama baginda, tiba-tiba seorang kanak-kanak perempuan datang dalam keadaan kelang kabut tu, seolah-olah ada orang yang menolak dari belakang dan berebut makanan. Ia menghulurkan tangan hendak mengambil makanan, tetapi Rasulullah memegangnya, pegang tangan beliau. Kemudian datang seorang badui, buat perangai yang sama, berkelakuan yang sama. Dia menghulurkan tangan hendak mengambil makanan, lalu Rasulullah memegang tangan dia dan berkata, syaitan masuk ke dalam makanan yang tidak disebutkan nama Allah, iaitu syaitan telah membawa kanak-kanak, ia telah membawa kanak-kanak perempuan ini supaya ia dapat masuk ke dalam makanan melaluinya. Lalu aku pun memegang tangannya. Kemudian ia membawa badui ini supaya ia dapat masuk ke dalam makanan, tetapi aku memegang tangannya, demi dia yang jiwaku dalam genggamannya. Ini genggaman Allah SWT. Sesungguhnya tangan syaitan itu berada di tanganku, bersama dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka membaca bismillah, basmalah, lalu mereka makan. Ini kita diajar dari sisi kan. Kalau tak baca bismillah, kita makan dengan syaitan. Ini memang kita diajar dari kecil, memang mak ayah kita merasa sebut macam ni. Ya, tak baca bismillah ni makan dengan syaitan. Syaitan ni makan kan. Hadis ni lah, hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara kedua ialah makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Muslim yang berbuat menurut akhlak Islam itu makan dan minum dengan tangan kanannya. Kewajiban makan dengan tangan kanan dan larangan makan dengan kiri dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim yang maksud, ketika salah seorang daripada kamu makan, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya, dan jika dia minum, hendaklah dia minum dengan tangan kanannya, kerana syaitan makan dengan tangan kiri. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shamalihi. Ini dalil. Maknanya kalau kita makan dengan tangan kanan, maka kita ikutlah seperti mana yang Nabi SAW ajar kita. Makan, minum, pegang dengan tangan kanan. Sehingga ini pun tak ada masalah, kecuali lah ada orang-orang yang tertentu yang ada
ada masyarakat, ada susah, ada masalah dia, kan? Dia tak boleh pegang tangan kanan, mungkin dia kena stroke dan sebagainya, tangan kanan tak berapa kuat, yang kuat tangan kiri. Kita dia kena guna tangan kiri lah. Cuma kita dah kata jangan buat kata ini, kan? Ustaz baru dia sebut makan dengan tangan kanan, sedangkan dia tangan kanan dia tak kuat, kan? Dia boleh guna tangan kiri dalam keadaan kanan. Tapi kalau sihat, gunalah tangan kanan. Ustaz, saya bertanya, kita makan dengan tangan kanan kan? Lepas itu kita pakai sudu. Apa cerita? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tidak diharuskan, boleh. Contoh nak minum sup, macam mana nak celup sup? Kan? Kuah. Yang ni tidak ada masalah. Ini kan Haji tanya tu dia tahu saja. Tapi memang ada kalau kita buat makan minum ni memang ada perbahasan dia, kan? Boleh tak boleh, kan? Yang tak boleh pakai sudu, mas ataupun ini tak boleh. Kita barang sudu tu dibuat daripada mas, tak boleh lah. Jadi ada makan macam minum chopstick boleh juga. Boleh. Habis itu kalau dosa, habislah orang Cina, orang Islam Muslim semua makan tu kan. Mana ada makan kita, orang kita ya, Nusantara ni yang banyak pakai tangan ni, kan? Ini tidak ada masalah. Makan sup, kan, makan roti. Sebab tu ada, ini kita dah sebut Nabi guna 3 jari, kan? Jadi kalau nak makan nasi 3 jari bila nak habis, kan, 3 jari. Betul lah. Hadis Nabi sebut kita boleh guna disunatkan dengan 3 jari kita, kan? Roti, apa lagi? Makan biskut tu boleh lah, kan? Tapi kalau kita jenis makan nasi 3 jari, buat kata kalau ustaz bila nak habis nasi, kan? Tapi kalau boleh, Allah Allah lah, mungkin nasi tu dikepal-kepal kan, jadi bulat gitu kan, boleh. Okay lah. Jadi makan dengan kanan. Kot ada yang makan dengan kaki. Kadang budak-budak ni suka ni, budak dia suka makan dengan kaki. Lepas tu ingat masa kecil-kecil dulu, tengok pegang ayah dia kan apa? Tepuk tangan tu. Tepuk tangan, kan? Sebab dia tulis dengan kiri kan. Tapi dilatih lah. Tapi kalau tak dapat juga, itu lain cerita lah. Tapi kalau dapat, kita kena makan dengan tangan kanan. Ustaz, nak tanya sikit lah, kenangan lah, pendapat. Masa zaman saya kecil, tahun 80-an, kalau kita rumah tu, kita hormat pada imam yang tu kan. Saya cakap, bapak saya pernah cakap, ni kita kena hormat imam dah baca doa, maka dia dulu, betul kita follow belakang lah. Berbanding zaman sekarang ni, berbeza. Imam dah baca doa, makmum dia dulu. Imam ke belakang pula dah. Situasi dulu lah berbeza dengan sekarang. Ya, okey. Saya dapat itu satu bab makan, satu lagi bab menghormati orang yang lebih tua. Itu satu bab, itu bab lain, kan? Dan kita kena tengok situasi. Macam sekarang ni kita bagi jamu orang makan pun dah beza. Dulu mana ada buffet. Orang biasa dulu kalau makan buat majlis tahlil, hidang orang bawa angkat tu dia akan letak kat mana dulu? Dia akan pergi kat imam dulu, kan? Itu. Tapi hari ini imam masuk dalam, duduk paling dalam rumah. Makmum pula apa? Kita kata jemaah ni dia panggil lambat. Dia duduk dekat tangga, dekat dengan buffet. Kan? Dekat dengan buffet tu. Kalau dia tak bangun, khalifah depan tak boleh keluar, kan? Makan sekarang pun malah tak makan dalam rumah dah, makan dekat luar kan. Tambah pula sekarang waktu Covid, orang bagi buku je orang bagi. Jadi bab tu mungkin realiti tu, kalau kita perbuatan tersebut tidak menunjukkan bahawa kita ni tidak ada hormat kepada orang yang lebih tua, orang lebih ilmu, orang lebih dihormati, kan? Tak nampak isu tu, tidak ada masalah. Tapi kalau nak panggil tu, lebih baik. Kalau katakan tak apa, kita tunggu imam, itu lagi cantik lah. Itu orang yang lagi faham. Lagi faham, tidak ada masalah. Sebab kita situasi tu, realiti hari ini memang banyaklah berubah, kan? Tapi adab tu kekal sama aja. Cuma
situasi itu kadang-kadang kita terlepas pandang. Baik. Itulah noh, buat makan sekarang ni pun dah lain kan. Orang buat kenduri itu dah macam tak jadi kenduri, buat masalah kan. Mana tadi? Buat makan dengan kanan. Banyak ada hadis lagi ya. Okay, buka surat 305 tu berada kitab semua cerita pasal mulakan dengan tangan kanan. Okey. Okey, yang ketiga, kita pendek-pendekkanlah. Kalau nak habis yang buat tadi ni. Yang ketiga, perkara ketiga, makan makanan yang paling hampir dengan kita. Ini adalah akhlak yang dituntut oleh Islam. Rasulullah SAW memerintahkan ini bersama-sama dengan menyebut nama Allah dan makan makanan kanan, dan ia disebutkan dalam banyak hadis bagaimana riwayat daripada Umar bin Abi Salamah yang berkata, aku masih kecil di bawah jagaan Rasulullah, tanganku selalu merayap di atas pinggan. Maka Rasulullah SAW beritahu, wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makan makanan yang ada di hadapan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Tadi riwayatnya cerita sama juga, tapi cerita bukan pasal yang Umar bin Abi Salamah ni, riwayat yang lain. Tapi ceritanya Nabi sebut benda yang sama, iaitu baca dengan bismillah, mulakan dengan bismillah, ambil dengan tangan kanan dan makan yang ada di depan kita. Dia akhlak ni sangat tuan-tuan dan puan tak ada masalah. Mungkin anak-anak kita mungkin ada masalah kalau kita tak didik, kalau kita tak ajar, tak bagi tahu, anak kita mungkin dia tak tahu, kan? Dia tahu sebab dia akan cari mana yang sedap dulu. Itu standard kan, mana yang sedap. Ada sayur, ada ayam goreng, ada apa lagi? Ikan masin, dia akan cari ayam kan? Tapi budak kita kena ajar. Tapi kalau dia nak ambil juga, janganlah dulu pergi marah dia depan orang main tak boleh kan? Kita ni kena faham. Baik, seterusnya, ketika Muslim itu makan dengan tangannya, dia makan dengan baik dan sopan. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, bagi dia makan dengan 3 jari, tidak memasukkan seluruh jarinya ke dalam makanan sehingga menghalang tangan orang lain. Hal ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik yang bermaksud aku melihat dia kata apa? Aku melihat Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Kemudian sesudah selesai makan, baginda Nabi menjilatnya. Mungkin ada kita buat kan? Kita makan, kemudian dulu tu memang kita disunahkan untuk kita jilat ni. Pun dah faham juga, jilat ni kalau kita masuk satu jari semua ni, kan? Itu dah jadi orang kata apa? Pengotok pula orang kata kan? Ujung-ujung jari, makan 3 jari kan? Ujung jilat sikit, ambil sunnah adab Nabi ajarkan. Rasulullah SAW memerintahkan agar menjadi jari dan membersihkan pinggan sesudah makan, sebagaimana diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim ni. Maksud, engkau tidak tahu di mana berkat makanan itu. Maksudnya kita makan sampai habis kan? Dan kalau kita makan nasi tu janganlah kita tinggal kan, mak ayah kita ajarkan makan sampai habis, sampai licin pinggan tu. Sebab apa? Kata Nabi, berkat tu tak tahu kat mana. Yang kita makan tadi sepinggan nasi tadi, beras pula. Nasi yang mana yang berkat tu kita tak tahu. Sebab tu kita minta supaya kita habiskan, licinkan. Ini pun kadang-kadang Allah Alam, saya lah, kalau tak beringat ni, tinggal ada dalam pinggan dia kan. Jadi kalau kita buat tu, kita tak ikutlah seperti mana yang orang Nabi. Baik, Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW selesai makan, baginda melihat menjilat 3 jarinya. Baginda berkata, jika salah seorang daripada kamu menjatuhkan sesuatu, hendaklah dia memungutnya, membuang kotoran darinya, lalu memakannya, sehingga tidak meninggalkannya untuk syaitan. Baginda menyuruh kami membersihkan pinggan kami dengan berkata, kamu tidak tahu di mana keberkatan makanan itu. Ini
Ini Nabi yang lain. Nabi sebut benda yang sama. Nabi suruh habiskan makanan, bersihkan dulu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu di mana keberkatan makanan itu. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita, tak tahulah, mudah kita tak termasuklah. Kalau masuk, lepas ni kita jangan buat kan. Kalau kita pergi makan yang buffet lah ni. Buffet, jarang orang apa nama, lepas ambil tu bangun pergi tambah ni jarang. Dia bukan tak boleh kan. Patutnya ambil sikit, nanti tak cukup pergi tambah. Tapi jarang lah. Biasanya kita akan apa? Kita akan ambil penuh Kalau ada 5 orang Kedah panggil 5 mata 5 menu, 5 mesti ada dalam pinggan. Kan? Kambing, ayam goreng, ayam pula potong besar-besar. Tak ambil nampak macam sedap. Nak kasar juga, nak makan je, ambil sekarang. Nasi pun boleh tahan. Nasi dah banyak lah. Dengan last, tak habis. Tak habis buang. Hasil. Ini antara saya ingat ada adab yang kita kena faham lah. Kalau kita rasa tak boleh nak habis, jangan ambil. Membazir satu kan. Macam mana nak makan nak bagi licin kan? Confirm lah tak bagi licin kan? Sebab portion tu lebih. Portion tu lebih. Ini pun saya rasa diri saya juga lah kan? Dan buat juga ni, terbuat juga. Terbuat juga. Tak tahulah kalau bila kita tak buat. Tak tahulah kan. Tapi kalau saya jadi aku kadang-kadang saya tak, dulu Pak Fir dia cakap, kalau banyak-banyak makan takbir ni, korang makan setan dia cakap. Jangan betul lah, betul. Sebut saya lah kan, kadang-kadang takbir ni kan. Macam mana nak buat tu saat dia catering ni memang lauk banyak lah kan, lauk banyak. Memang nak makan semua. Potong kecil-kecil, mungkin susah kan, potong kecil-kecil. Cincang, ayam tu bagi agak juga, jadi boleh rasa. Tengok ayam goreng berempah, kari kambing, takkan tak makan. Takkan tak makan kan. Masa tu lupa apa adab ni. Lupa, tak sembang lah, ustaz saya terima orang lupa. Kan, kena pula jenis ayam golek-golek tu. Ayam golek kan, ambil sikit rasa macam tak cukup. Dia akan ambil banyak dalam masuk baik. Okey, jadi tu. Baik, di samping mendapatkan keberkatan dalam makanan, sunnah baginda juga menyuruh muslim supaya membersihkan tangan dan pinggan mereka. Membersihkan daripada sisa makanan itu memang sesuai untuk orang yang bersih dan sopan dan menandakan cita rasanya sensitif dan bagus. Orang Barat mengambil budaya ini yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW 15,000 tahun yang lalu. Maknanya ceritanya orang putih lepas makan dia bersih. Kita ada tak? Saya tak apa nak ada. Lepas makan tinggal atas meja tu, nanti ada orang pula tolong apa? Tolong kutip kan? Tolong kutip. Kadang-kadang bukan dalam majlis, di rumah kita pun kan? Makan malam, pagi esok baru basuh. Pagi esok baru, lagi tak penuh siki, lagi tu tak basuh kan? Penuh siki baru basuh. Sedangkan Nabi ajar kita pun lepas makan tu bersih kan? Tu bersih kan? Tapi ada semasa tempat sekarang dah mula lah. Kalau di sekolah-sekolah ni macam, tak tahu di pusat pengajian, dia dah ada sediakan apa? Besen. Lepas makan memang dah jadi kebiasaan juga lah. Kan? Okey, ada lah seorang guru yang jenis yang tak apa reti bahasa tu kan. Kebanyakan dah ada. Cuma kedai-kedai makan kot belum ada lagi. Okey, baik. Seterusnya, ada ya. Maka saudara muslim yang sopan dan seperti itu tidak bising semasa makan, membuat bunyi yang menyakitkan telinga dan tidak pula makan dengan gelojok. Maknanya apa? Masa mudah ya, masa makan itu saudara sembang kuat lah. Terus apa? Cakap kuat kan? Ini dikira sebagai tidak
tidak beradab. Jangan yang ni pun ada banyak dalam masyarakat kita. Kan? Ada ni jenis buat bising ni. Jenis buat bising. Termasuk juga ni pun biasa kita kalau majlis-majlis ni kita ada apa? Ada DJ, ada apa? DJ kan kadang-kadang karaoke apa? Yang jenis buka lagu kuat-kuat sampai kita nak makan pun tak mengganggu. Ini ada. Ini ada. Kan ini ada. Jadi kena faham lah, siapa-siapa yang ada buat bisnes DJ boleh nak buka zikir, lagu-lagu sikit kan. Tapi jangan terlampau kuat. Sampai sebab kita nak sembang dengan kawan sebelah pun tak dengar. Kan? Tak dengar apa yang dia cakap sebab muzik terlalu kuat. Pun dikira sebagai tidak beradab. Selain daripada yang tadi lah, sejenis sembang kuat ni. Ketika dia selesai makan, dia memuji Allah sebagaimana diajar oleh Rasulullah SAW. Bersyukur atas nikmat dan kurniaan Allah. Abu Umamah berkata bahawa ketika Rasulullah telah selesai makan, baginda mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillah dengan kebaikannya dan pujian yang banyak. Wahai Tuhan kami tidak dapat mengganti nikmat-Mu dan tidak pula meninggalkan ataupun menyediakannya. Hadis yang Bukhari dan Imam Muslim. Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah. Ini riwayat yang lain. Cerita yang sama tapi riwayat yang orang lain yang lain. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami dan menggunakan rezeki ke atas kami yang tidak memiliki kuasa atau keupayaan, dan ampunkan dosa-dosanya sebelum itu. Itu tentang apa nama tadi? Buat bising. Kemudian lepas makan sebut Alhamdulillah. 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 Kan bisa kita kenyang kan. Dia ada isyarat kan, sendawa tu itu tanda apa? Tanda dah full dah. Tapi saya dengar satu doktor lah, dia cakap kita makan ni, dia ambil untuk kenyang, dia akan ambil masa 20 minit. 20 minit. Dia dengar satu radio lah. Kita makan ni, kenyang tu lepas 20 minit kita berhenti baru kita rasa kenyang. Kenyang tu datang sampai 20 minit. Allah Allah lah, dia buat kajian pun mungkin betul lah kan. Kita makan nasi lemak, dia tak terus masa tu kenyang tu. Kenyang tu selepas 20 minit. 20 minit. Maksudnya kalau kita berhentilah kan, sebelum sampai full penuh tu, kita berhenti dulu. Sebut Alhamdulillah dulu. Ustaz, ini nak tanya punya tu, kita biasa 10 tu punya dengan 20 tu punya kan, tak sampai 40. Di sini sebut dalam riwayat sebut 40. 40 sebut kan, riwayat masuk 40 punya. Tengok makanan. Dia nak sebut, dia bila kita faham ni, maksudnya jangan makan tak ada punya turun telan. Itu yang kesal dia tak tahu tu. Maksud di situ maknanya kita makan, pastikan makanan yang kita makan tu hancur, baru kita telan. Kalau tak ada macam mana hancur? Geram tak ada. Kemam sampai dia boleh ni kan. Agak-agak rasa boleh telan tu, telan. Itu pun tengok agak makan kan. Makan roti kan. Roti ni lembut. Kalau 40 dia jadi apa tak? Kalau tak telan lagi. Pernah try tak? Makan roti gardenia tu kan, boleh apa? Sedap dimakan begitu sahaja tu kan. 40 kali. Kalau boleh buat, okeylah. Tapi kalau 40 roti ni, dia tak jadi apa dalam hidup kita tu, agak-agak lah. Tapi memang roti lambat gitu. Tak, ceritanya dia hancur makna kita telan. Barulah perut kita tak penat. Tak penat bekerja tu kan. Makan kari kambing. Tadi saya makan kari kambing tadi. Tadi nak makan kari kambing tapi tak jadi. Nampak kerang. Sambal kerang. Makan roti canai 2 keping dekat jalan air limau. Air limau tu ada 2 kedai kan. Minggu lepas dah makan kambing ni tak boleh lah. Takkan 2 kali punya boleh hancur. Dia kena lama sikit lah.
lama sikit sesuai dengan harga dia kan. Satu mangkuk RM10, banyak tapi tulang. Contoh makan kambing itu kena lama silah punya kan. Yang penting dia hancur. Boleh kan? Tempat makan ni kita dah biasa dah. Baik, seterusnya, Muslim yang sopan dan berakhlak mulia tidak akan mencela makanan. Tidak kira sama ada dia suka makanan tersebut ataupun tidak. Kerana mengikut ajaran dan sunnah SAW, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Jika baginda Nabi SAW suka, baginda makan. Dan jika Nabi tak suka, Nabi tinggalkan. Tak suka tinggal. Jangan kita duk komplain, mencela makanan. Mencela ni macam mana Ustaz Adib? Mencela makanan, macam mana mencela makanan? Tak sedap. Ha? Tak sedap. Tak sedap lagi? Daging liat macam-macam kan? Gampuk kan? Macam-macam lah kan? Tak boleh. Kalau kita rasa dia tak boleh makan, masin kebetulan masin. Ada masin. Masinnya dia kemak dengan nada marah dan macam-macam kan? Itu tidak diajar oleh Nabi kita. Rasa macam tak boleh makan, tinggal. Maksudnya kalau rasa boleh otter lah kan, masin. Tambah air ke apa nak bagi hilang masin tu kan. Kalau daging itu liat kan, boleh maklum, boleh begitu. Yang ni mencela ni maknanya kalau orang dengar dia ni macam ish, tak ada akhlak lah. Kalau kita daging ni liat, boleh kot masak lagi ke, lagi setengah jam lagi ke, lagi sejam lagi ke, itu okey kan. Tapi jangan sampai yang keluar daripada mulut kita ni memang kalau orang dengar ni memang tak sesuai. Tak sesuai, saya nak sebut tak sesuai lah kan. Tak tahu istilah apa yang diguna ni, tapi tak sesuai. Orang dengar tak elok orang tak sepatutnya cakap itu kan. Ini pun kadang kita ni biasa ni, bukan dekat masyarakat, bukan bajet kui dalam rumah kita pun sama. Saya dah sebut ni kadang ada juga kan, orang masak kan, kadang termasin dengan apa ni, dia tengok ni video ni kan, termasin kan. Allah abang ni kalau kat kedai semua makan sedap. Kalau kita ni masin dah apalah, tapi dah masin takkan nak cakap apa okey kan. Masin lah. Tak tahu lah, saya ingat ni tentang mungkin tak pernah kot. Mi kalau makan macam mana ni? Kalau makan satu macam tak ada bergaduh. Sampai kata asal pedas tapi tak pedas kan? Kata asal tapi tak ada masalah kan? Komplain. Tapi boleh beritahu dia lebih dengan kena jaga lah. Ni sedap ni. Tapi kalau kurangkan hasil sikit lagi sedap. Ayat tu ada kan? Satu lagi. Dia ada banyak ni? Satu lagi sikit lagi. Tarikan kan? Okey, akhlak Muslim ketika minum juga sama dengan ketika makan, yang mesti diamalkan dalam kehidupan harian kita. Maknanya kalau makan dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan. Selepas baca bismillah, okey, minum 2 atau 3 teguk. Ini adat bab minum. Tidak bernafas dalam cawan. Tidak pula dia minum dari mulut botol ataupun jam. Ini saya rasa kecil-kecil tu saya biasa buat. Teko, minum dari mulut teko. Pasal kita marah ringan lah. Kalau saya dia tak pernah, saya pernah kan. Teko, balik teko mana-mana kan. Teko, masuk dalam air sejuk-sejuk tu, minum ikut tu lah, ikut teko kecil, teko siang tu kan. Memang kena lepuk lah kan. Tak boleh. Itu bukan adat dia. Mulut botol. Ni macam mana Ustaz? Boleh tak boleh? Botol ni. Botol ni dia buat kecil dah, cantik dah. Yang tak boleh ni botol besar pun. Memang kan, jam. Tak boleh. Mana orang tengok yang ni botol. Dah tahu letak ni kan. Tak seronok kan. Itu maknanya tak beradat.
Okay, kalau botol ni boleh. Sebab memang nak disebut tidak, memang bulu botol ni memang boleh diberikan. Tapi kalau ada cawan, lagi baiklah, lagi baik. Sekarang ni memang dia buat lagi kecil ya Ustaz dia. Air mineral lagi kecil. Lagi kecil. Yang tu untuk, ada tu untuk mungkin untuk budak-budak maghrib kot. Kan kita bagi ni tak habis ni, bagi kecil. Jadi itu minum 2-3 teguk. Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan oleh Anas, Rasulullah SAW selalu bernafas 3 kali semasa minum. Kita sentah senapas kan. Eloknya 3 kali. Maksudnya jangan senapas minumlah sikit-sikit. Dahaga macam mana pun minum 3 kali, 4 kali kan. Maknanya ada masa untuk bernafas. Rasulullah tidak suka minum dengan sekali teguk. Janganlah minum sekali teguk seperti unta. Minumlah 2 atau 3 teguk. Sebutlah nama Allah sebelum minum dan pujilah Allah sesudah selesai minum. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan yang terakhirlah bab makan minum ni, larangan meniup makanan. Kita benda panas, Nabi larang kita tiup. Tunggulah sekejap. Tak pun kalau dia sulu kan, cedoklah 3 kali kan, supaya dia sejuk. Order teh panas kan. Tapi jangan kita tiup lah kan. Dah order panas-panas dulu, tunggulah sekejap kan, masa panas juga minum kan. Kalau kita piring sejuk kata kita boleh, tuang dalam piring. boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan tiup je. Jangan tiup. Tiup ni Nabi larang. Okay. Sekian itu kot. Hadis yang menyebut tentang adab minum menjelaskan bahawa lebih baik bagi Muslim berakhlak agar tidak minum daripada mulut botol ataupun jam jika boleh, dan hendaklah minum sambil duduk jika dia boleh. Ini lebih baik. Namun minum dari mulut botol ataupun jam dan minum sambil berdiri itu dibolehkan kerana baginda Nabi SAW juga pernah dalam keadaan itu Nabi juga minum dalam keadaan berdiri. Tapi kalau duduk lagi baik. Wallahu a'lam. Itulah sedikit berkaitan dengan adab-adab makan dan minum. Mudah-mudahan kita jaga adab ni. Bila kita jaga adab ni, kita ikut seperti mana yang Nabi SAW ajar tentang bab makan dan minum. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik itu daripada Allah. Yang lemah dan kuat itu semua diri sendiri. Ampun daripada Allah atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.